Jadi zaman kita tambah zaman lah ni zaman fitnah besar lah. Tambah isu-isu yang ada sekeliling kita ni bermacam-macam. Isu COVID lah, vaksin lah, vaksinasi. Isu kita dengar yang benda yang terdekat dengan kita, isu daging tu tak selesai lagi. Macam mana 1,500 tan dah 40 tahun rupanya makan daging tu. 40 tahun, kalau ni 20, 40 tahun, tahun 80. Ya Allah. Bayang tengok, tentang kita makan sup ekor tu, ekor apa tak tahulah kan. Tapi bunyinya kangaroo lah, apalah. Wallah. Jadi nak menunjukkan masyarakat kita, walaupun tengok orang tak apa rambut sama hitam, tapi hati lain-lain tu. Lain padang, lain belalang, lain tempat semai benihnya, walaupun atas nama keturunan Islam bangsa Melayu. Tapi berapa ramai orang Melayu yang khianat dengan bangsa Melayu zaman dulu lagi. Saya lalu ada masjid Raja Haji kan. Fi sabilillah, masya-Allah. Saya tengok nama Raja Haji ni teringat saya. Pasal dia antara orang yang mati pasal dia khianat. Masyhur kita tengok dalam sejarah. Jadi antara pengkhianatan ni orang Melayu sendiri yang mengkhianati dia sampai dia terbunuh lah istilahnya dalam peperangan masa nak berlawan dengan Belanda dulu. Allahumma salli alaihi wasallam. Saya sebut ringkas gitulah kan pasal teringat nama Raja Haji tu. Jadi orang yang mengkhianati bangsa kita sebenarnya orang kita sendiri lah. Orang kita sendiri. Apatah lagi atas nama Melayu, agama Islam, tapi disebabkan ada kepentingan ni, maka iman yang ada tu bergoyang, bergegar. Satu krisis kita zaman sekarang ni dia tak ada lain melainkan isu iman. Iman akhir zaman ni memang Rasulullah bagi syarat macam-macam tentang akhir zaman ni. Sataftariqu ummati ila 73 firqa wahidatun fil jannah wa 72 fil nar. Umat aku akan pecah pada 73 dalam bab akidah ni. Satu saja dalam syurga, 72 lagi dalam neraka. Bayang tengok, nak dapat satu dengan nisbah 72 ni, satu angka yang nisbah yang sangat besar. Bab tu bab akidah. Kalau menyeleweng bab fiqh dalam bab-bab lain tu lagilah banyak. Ni dalam bab akidah yang menyebabkan terkeluar daripada nama Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita wajib belajar sungguh-sungguh supaya dapat iman yang betul, dapat guru yang betul, dan dapat pula ilmu yang betul. Dengan ilmu yang betul tu dapat hidup kita secara yang betul, yang walaupun istilahnya menyusahkan hidup kita. Kita tak nak riba, tak nak loan, tak nak sini, tak nak sini. Walaupun susah, nafsu kita meronta-ronta nakkan macam-macam kesenangan, tapi kita akan senang di akhirat esok. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita, bagi kita dapat perjalanan yang betul-betul, perjalanan para orang salih, para syuhada, siddiqin, para nabi-nabi ni. Inilah jalan-jalan yang betul. Kita pun nak minta jalan betul, tapi halangan kita dikeliling, ada syaitan, ada nafsu, ada makhluk, ada jiran tetangga, ada kadang-kadang duduk sebagai rakyat, ada kerajaan yang gunakan kuasa dia untuk mengekang kita, untuk kita membuat sesuatu tepat dengan perintah Allah Ta'ala. Bahkan paling besar sebenarnya diri kita sendiri. Kadang-kadang kita sendiri boleh muhasabah diri kita sejauh mana kita ikut perintah Allah Ta'ala, sejauh mana kita zikir dengan Allah Ta'ala, selawat atas Nabi SAW, belajar pula dengan ilmu yang betul, sanggup mengenepikan kepentingan diri sendiri semata-mata untuk kepentingan agama. Boleh istilahnya berkorban jiwa raga kita untuk Allah Ta'ala, untuk Allah dan Rasulnya, untuk agama dia, untuk betul-betul memperjuangkan ajaran yang benar-benar dibawa oleh Nabi dan Rasul kepada kita, macam mana telah ditunjukkan oleh para ulama, para awliya dulu. Macam itulah juga tutup guru kita, nak teruskan perjalanan ulama dan tutup guru kita ni. Jadi besar sebenarnya peranan kita, tambah atas isyarat Nabi SAW, kata dia, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin, ketua, dan setiap kamu akan dipersoalkan dengan siapa rakyat yang kamu perintah. Setiap suami dia akan ada rumah tangga dia yang dia jadi ketua. Isteri pun dia ada pemimpin yang harta benda, anak-anak dan rumah tangga yang suami amanahkan dia untuk jaga. Semua orang ada tugasan dia. Apatah lagi pemimpin yang di dalam bentuk yang lebih besar, dalam skala yang lebih besar, tentulah lebih besar dia punya tanggungjawab dia. Dan setiap orang wajib berada di atas manhaj yang betul, atas nama akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Fiqh pun di atas manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Tasawuf pun di atas ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Wajib kita pertahankan akidah ni, walaupun kita kumpulan sedikit. Janji, ingatlah perjanjian, janji Allah Ta'ala, dia akan bagi pertolongan kepada kita. Pertolongan tak semestinya menang, tapi pertolongan tu adalah dengan kita berpegang di atas akidah yang betul, amalan yang betul, hatta jiwa raga kita terkorban pada jalan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita perjalanan yang betul ni. Dan nak menempuh dia bukan satu senang. Isyarat Nabi juga sallallahu alaihi wasallam,
Kata dia, sayati zamanun as-sabiru ala dinihi kal qabiti ala jumari. Akan datang satu zaman esok, orang yang bersabar dengan agama dia, pegang betul-betul ajaran Islam ni, dia ibarat macam genggam bara api. Genggam bara api, kita tak payah genggam bara api lah, air panas sikit pun tak boleh. Ni nak bara api nak genggam, isyarat nak menunjukkan begitu susahnya nak berpegang dengan ajaran agama Islam yang sebenarnya, dari sudut akidahnya, dari sudut fiqhnya, dari sudut tasawufnya, supaya benar-benar kita jadi beriman kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita, hidayahkan kita, pertemukan kita dengan tutup guru dan alim ulama, begitu juga pemerintah-pemerintah yang betul-betul nak laksanakan Islam ni, supaya boleh memperkasakan agama Islam ni, agama Allah Ta'ala, supaya benar-benar kita menjadi umat yang pilihan, umatul dakwah, umatul salamah, ulama yang bakal mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat itu sajalah. Qul qauli hadza astaghfirullahal azim. Walhamdulillahirabbil alamin bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.